Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daud bin Abdul Rahman daripada kelas DPHU 6B. Jadi hari ini Daud dan juga kumpulan Daud akan membentangkan berkenaan dengan topik kemudaratan hendaklah dihilangkan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan topik perbincangan kita hari ini? Jadi, Daud tidak akan membentangkan topik hari ini berseorangan. Daud ditemani dengan kita punya tim iaitu terdiri daripada Nur Qurrata Aini daripada kelas DPHU 6B dan juga Muhammad Syazwan bin Hassan daripada kelas DPHU 6E. Jadi tanpa berlengah masa, mari kita mulakan topik perbincangan kita iaitu kemudaratan hendaklah dihilangkan. Kemudaratan hendaklah dihilangkan adalah sebuah kaedah dan ia juga merupakan sebuah prinsip yang terunggul dan juga terulung yang dijamin oleh syarak dan ia juga sesuai dipraktikkan dalam kalangan masyarakat, tak kira di Malaysia bahkan di luar negara. Jadi, sebenarnya nak dicakapkan adalah manusia ni mudah. Zaman sekarang ni ataupun zaman dulu banyak benda ataupun banyak aktiviti yang mendatangkan kemudaratan. Jadi bila wujudnya kaedah-kaedah ini, ia sangat sesuai untuk digunakan dalam kalangan masyarakat kita. Jadi mari kita tengok apakah kaedah yang sesuai ataupun kaedah yang ada dalam kaedah kemudaratan hendaklah dihilangkan ini. Terdapat dua kaedah yang wujud daripada kaedah kemudaratan hendaklah dihilangkan, di mana kaedah yang pertama adalah berkenaan dengan kaedah kemudaratan mengharuskan tegahan dan kaedah yang kedua adalah kemudaratan dikira mengikut keadaan. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah ini? Apakah penjelasan daripada kaedah ini? Mari kita tengok slide sebelah. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan kemudaratan mengharuskan tegahan ini adalah setiap perkara yang mendatangkan kemudaratan tersebut, perkara tersebut diharuskan untuk dilakukan bersebab, bukan sengaja tapi bersebab. Jadi dalam kaedah ini terdapat dua firman Allah SWT, di mana firman pertama apa yang nak faham adalah barang siapa yang berada dalam keadaan yang susah, keadaan yang tak ada makanan, tak ada minuman untuk dia teruskan kehidupan, maka dia diharuskan untuk memakan binatang-binatang yang haram bagi mengisi perut dia untuk meneruskan kehidupan. Jadi dalam situasi ini dia diharuskan untuk memakan makanan tersebut kerana ataupun disebabkan untuk meneruskan kehidupan. Dan dalam firman kedua pula apa yang nak faham adalah barang siapa yang dipaksa untuk melakukan kekufuran tetapi dalam hati dia masih lagi menzahirkan keimanan, maka Allah akan memaafkan dia dan tindakan yang dia lakukan itu adalah harus. Kerana apa yang nak faham adalah dia melakukan kemudaratan and then dia melakukan tersebut bersebab. Jadi dalam situasi ini, apa tindakan yang dia lakukan dan hukum dia adalah harus. Dan Allah sendiri telah pun menyatakan bahawa dia memaafkan dan ia sendiri membenarkan perkara itu berlaku. Okey, jadi sebentar tadi Daud dah explain berkenaan dengan kaedah kemudaratan mengharuskan tegahan. Dan Daud harap korang semua fahamlah berkenaan kaedah tadi. Jadi, sekarang ni Daud nak explain pula berkenaan kaedah kedua, iaitu kaedah kemudaratan dikira mengikut keadaan. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah ini? Daud ambil dua contoh situasi, senang sikit Daud nak explain dekat korang ni. Jadi, situasi pertama adalah individu ini berada dalam keadaan darurat di mana dia tiada makan, tiada minum dan dalam tempoh beberapa hari. Maksudnya dia memang nak teruskan hidup tu, nak survive tu memang sangat-sangat susah, sangat-sangat challenging. Dengar daripada situasi tersebut memang dah nampak situasi yang memudaratkan. Tetapi untuk dia survive, untuk diteruskan kehidupan dia, penyelesaian untuk dia punya situasi tersebut adalah situasi yang memudaratkan juga. Di mana dia harus makan bangkai ataupun binatang-binatang yang haram untuk dia teruskan kehidupan. Nampak tak? Maksudnya dia punya situasi adalah dalam keadaan darurat, tetapi dalam masa yang sama dia punya penyelesaian juga benda yang mendatangkan kemudaratan terhadap diri dia. Okey, kalau korang tak faham juga, Daud bagi contoh ataupun situasi kedua lah. Okey, jadi situasi kedua ni dia macam ni lah.
seorang doktor ni dia kena merawat seorang pesakit wanita, dan bila dia fikir-fikir balik, pesakit wanita ini sebenarnya dia boleh kahwin. Dia merawat seorang pesakit wanita yang dia sendiri boleh kahwini perempuan tersebut. Nampak tak? Lelaki ini merawat seorang pesakit dan pesakit tersebut boleh dikahwin. Dalam situasi ini dia berada dalam keadaan darurat. Tetapi nak tak nak dia kena buat, dia kena rawat sebab wanita ini sakit dan itu adalah dia punya kerja. Tetapi di manakah jalan penyelesaian dia adalah dia still kena rawat, tetapi dalam rawatan tersebut ia ada limit. Rawatan tersebut dia kena rawat di bahagian-bahagian yang sakit sahaja dan dia tidak boleh merawat berlebihan. Nampak tak? Dia merawat situasi ini adalah kemudaratan yang pertama adalah dalam situasi dia merawat seorang pesakit wanita yang dia sendiri boleh sahkan kahwin. Dan penyelesaian untuk situasi dia juga dalam keadaan mudarat. Dia still kena merawat pesakit dia, tetapi ada limit untuk dia merawat. Nampak tak? So, Daud harap korang fahamlah dengan apa yang Daud explain berkenaan dengan kaedah-kaedah tadi. Daripada kaedah kemudaratan mengharuskan tegahan dan juga kaedah kemudaratan dikira mengikut keadaan. Thank you. Dan Daud akan pass kepada next presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Qurratu Aini daripada DPHU 6B. Saya akan menerangkan kaedah yang pertama, iaitu ditanggung kemaslahatan khusus untuk menolak kemaslahatan umum. Kaedah ini membawa erti setiap individu dibenarkan menjalani sesuatu tindakan yang memberi manfaat dan menghindarkan kemudaratan atau kerosakan. Melarang seseorang daripada melakukan sesuatu pekerjaan yang memberi mudarat kepada kemudaratan terhadap masyarakat atau sesebuah negeri. Contoh masalah ini ialah dibolehkan untuk melakukan sekatan terhadap mufti yang memberi fatwa sebarangan kerana memelihara agama orang ramai. Begitu juga boleh dikenakan sekatan terhadap doktor yang jahil kerana memelihara nyawa manusia. Ini semua boleh dilakukan sekalipun mufti dan doktor yang dikenakan sekatan itu akan mendapat mudarat atau kesusahan demi menolak kemudaratan yang mungkin terkena kepada orang ramai hasil daripada perbuatan mereka. Kaedah ini adalah antara kaedah yang dianggap penting di dalam hukum-hukum fiqh dan kaedah ini dibina mengikut kehendak syarak demi menjaga kebaikan kemaslahatan amma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazum bin Hassan daripada kelas DPHU 6A. Kaedah kedua, saya akan menerangkan tentang kemudaratan yang lebih besar dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Apabila kemudaratan yang lebih besar tidak dapat dihilangkan atau dielakkan kecuali dengan melakukan atau menanggung kemudaratan yang lebih ringan untuk menghindarkan diri daripada melakukan kemudaratan yang lebih berat. Jadi, kemudaratan yang ringan terpaksa dilakukan. Kaedah ini menghasilkan beberapa hukum fiqh. Antaranya ialah yang pertama, perampas tanah yang menanam pokok di atas tanah yang dirampasnya. Kemudian tanah tersebut telah diambil semula oleh tuannya. Jadi sekiranya perampas tersebut mencabut pokok tersebut boleh menyebabkan kemudaratan yang lebih berat, maka tuan tanah boleh mengambil bayaran daripada perampas tersebut. Okey, yang kedua ialah perempuan mengandung yang meninggal dunia tetapi anak yang dikandung masih ada dalam perutnya, masih hidup, maka pembedahan perlu dilakukan untuk menyelamatkan bayi tersebut yang masih hidup. Bayi tersebut mempunyai harapan untuk hidup kerana kemudaratan matinya lebih besar jika kekal berada dalam perut ibunya yang sudah meninggal dunia. Dan yang ketiga, seekor binatang menelan berlian dan tidak dapat dikeluarkan daripada perutnya kecuali dengan menyembelihnya, maka pemilik berlian itu boleh menyembelih binatang tersebut dengan membayar harga yang berpatutan kepada tuan binatang. Contohnya
lembu ni makan belian si tuan ini. So si tuan belian ini boleh membayar harga untuk menyembelih lembu itu kepada tuan lembu itu dengan harga yang berpatutan. Contohnya harga lembu tu 9,000. Contohnya. Seterusnya, saya akan menerangkan kaedah yang ketiga. Apabila bertentangan di antara dua kerosakan, hendaklah dilakukan kerosakan yang lebih ringan. Maksud kerosakan atau mufsidah ialah perkara yang ditegah oleh syarak atau prinsip tersebut termasuk di dalam kaedah iaitu kemudahan hendaklah dihilangkan secara keseluruhan. Contoh pecahan kaedah ini ialah jika terjadi pergaduhan di antara dua orang yang sedang berkelahi, maka hendaklah didiamkan sementara waktu adalah terlebih utama untuk mengelakkan daripada berlaku persengketaan yang lebih besar sehingga ditunggu peluang yang sesuai untuk melarang mereka daripada terus berkelahi. Pendapat daripada mazhab Hanafi kepada kaedah ini, orang yang luka pada dahinya diharuskan ia sujud secara isyarat untuk mengelakkan daripada menitis darah tersebut ke tempat yang lain seperti anggota badan atau pakaiannya. Ini kerana keburukan meninggalkan sujud lebih ringan daripada mengalirkan darah. Okey, kaedah keempat ialah kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan. Jadi kaedah ini bersandarkan kepada hadis Rasulullah SAW iaitu tidak ada kemudaratan dan tidak dimudaratkan. Hadis ini menjelaskan kita bahawa kemudaratan hendaklah dihilangkan. Jadi untuk menghilangkan sesuatu kemudaratan hendaklah tidak melibatkan berlakunya bahaya terhadap diri kita atau orang lain. Okey, contoh yang pertama ialah kita memadam api kebakaran atau menolong orang yang lemas dan sebagainya. Kadang-kadang ia boleh mendatangkan bahaya kepada diri kita sendiri yang menolong mangsa kerana risiko yang kita ambil untuk menolong orang yang dalam kebakaran atau lemas, risiko yang amat tinggi apabila kita menolong tanpa memakai peralatan yang dikhaskan. Okey, contoh yang kedua ialah orang yang terlalu lapar tidak harus ia memberi makanan yang ada padanya kepada orang yang lain walaupun ia dalam kelaparan. Contohnya bila saya bertemu dengan seorang budak yang sedang kelaparan dan waktu itu saya pun mengalami situasi yang sama, yang sedang lapar, sangat lapar, dan saya hanya ada satu makanan sahaja. Jika saya memberi makanan yang saya ada itu kepada seorang budak itu, ia akan memudaratkan diri saya dan ia akan menyakitkan diri saya jika saya tidak makan. Jadi makanan yang saya ada tidak perlu memberi kepada budak itu kerana ia akan memudaratkan diri saya sendiri. Contoh yang ketiga ialah orang yang terlalu lapar tidak harus memotong sebahagian daripada badannya untuk dimakan kerana ia akan memudaratkan diri kita dan kita akan sakit. Apabila kita dah, contohlah, kita dah lama tak makan, seminggu lah kita tak makan. Jadi kita dalam otak kita ni terfikir, kita try lah potong tangan ni, makan. Jadi tak boleh kerana ia akan memudaratkan diri kita sendiri dan akan membuatkan diri kita rasa sakit. So tak boleh. Saya akan menerangkan kaedah yang kelima iaitu menolak kerosakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Maksud maslahat, perkara yang boleh mendatangkan faedah terhadap urusan manusia yang merangkumi perkara yang diwajibkan oleh syarak atau diizinkan olehnya. Kaedah ini membawa maksud apabila bertembung di antara perkara yang membawa kemaslahatan dengan perkara yang membawa kerosakan atau bahaya, pelaksanaan hendaklah didahulukan mencegah kemudaratan. Sekiranya ada pertentangan antara kebaikan dengan kerosakan, maka usahakanlah mencegah kerosakan lebih diutamakan daripada usaha untuk mendapat kebaikan yang sedikit. Kata Imam Sayuti di dalam kitabnya, apabila bercanggah di antara menolak kerosakan dan menarik kemaslahatan, maka hendaklah didahulukan atau diutamakan menolak kerosakan dengan syarat mengambil berat
tentang menolak kerosakan daripada mengambil perat dengan perkara yang disuruh. Nabi SAW sendiri pernah bersabda, apabila aku menyuruh kamu dengan sesuatu, hendaklah kamu membuat menurut apa yang kamu kuasa. Dan apabila aku melarang kamu daripada sesuatu, hendaklah kamu menjauhinya. Ini menerangkan kita melaksanakan suruhan dan tuntutan mengikut kemampuan yang ada pada diri kita. Kaedah keenam ialah hajat menepati darurat, perbezaan antara darurat dan hajat. Maksud darurat ialah jika tidak dihilangkan boleh membawa kepada bahaya yang besar terhadap orang yang terpaksa atau dalam keadaan darurat seperti takut mati, kelaparan sekiranya ia tidak memakan benda yang diharamkan. Contohnya, kita sesat dalam hutan dan sudah 3 hari kita tak makan. Apabila masuk hari keempat, kalau kita tak makan juga, ia akan menyebabkan kita boleh sakit atau matilah, senang cerita. Jadi kita diharuskan memakan makanan yang diharamkan untuk menyelamatkan diri kita, tetapi kita hanya makan sekadar alas perut saja, bukan makan melantak untuk kenyang. Tak boleh. Kita makan hanya sekadar untuk alas perut. Okey, maksud hajat pula ialah jika tidak disempurnakan nescaya melibat atau mendatangkan kesukaran atau kesusahan. Ini tidak ada perbezaan di antara hajat umum yang diperlukan oleh sekian manusia yang tidak tertentu bagi diri perseorang, bahkan diperlu oleh seluruh masyarakat, atau hajat yang khusus bagi penduduk sesebuah negeri atau suatu golongan yang tertentu. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan segala makhluk di muka bumi ini yang mana kita dapati tiap-tiap golongan saling memerlukan antara satu sama lain. Contohnya, golongan pemerintah memerlukan rakyat untuk membangunkan negara. Rakyat pula memerlukan pegawai dan kaki tangan kerajaan untuk mengawal maslahah mereka. Begitu juga kaum lelaki memerlukan kaum wanita untuk menjaga urusan rumah tangga, dan kaum wanita juga memerlukan kaum lelaki untuk menjaga keselamatan rumah tangga mereka dan menjaga keselamatan kaum wanita. Sekian daripada saya.